Hai Raya, we are live on Facebook, virtual open house. Meh, meh, meh. Yeay! Salam, kita salam dulu selamat Selamat Hari Raya. malam. Salam virtual, selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Assalamualaikum. Raya. Seronoknya I dapat partner dengan Pija hari ni. Pija, how have you been? I rasa PPI dah double. Basyik makan lemang, dah Lah, lemang kapis lemang yang kita buat sendiri dekat dalam Thermomix. nasib You? baik baju I tak nampak kat bawah, so atas saja. Yang bawah ni nak kena pergi diet dah. Okay Pija, before we start, let's ask all our friends to like and share so that a lot of people can benefit from our Facebook live today. Shall we do So that? everybody boleh cari dekat Facebook Adrina Awaludin. And we are sharing across. So Cik Yam, Yusra, you, semua jom kita like and share. Yeah. Bersama-sama. Apa agaknya menu kita hari ni Adrina? Sebab ada banyak kan? Sebab ni open house. Nampak? I dah ada form sekali. Siap. Kita nak pergi more than 22 houses hari ni. Actually, syok juga virtual raya ni lagi banyak rumah kita boleh pergi. Hello, kenapa Nini tak dengar? Hello. Tak Hello. apa. Siapa tu? Mimi tak dengar Mimi. Nini, kita dengar Nini. Kita dah live ya. Okay, so kita nak pergi lebih 22. Kejap, Nini tak dengar sebab dia pakai mic. Mic tak boleh via Zoom. Nanti dia tak dengar. Dia kena AirPods. Mic dia tak dengar. Okay, dia cakap kat Nini tu. Bila kita nak buat live ni macam-macam kita baru belajar kan. Itu baru belajar satu lesson. Bila kita buat Zoom, jangan pakai mic sebab nanti kita tak dengar bila kita buat live. Right. Pija, semua orang dah like ke? Dah share dah? Okay, I baru habis share sebab tadi tak tahu nak letak caption apa. Lah, I pun tak tahu caption apa. Tapi I nak share dekat all my WhatsApp. Kan? Siapa ada WhatsApp group pun boleh share juga. Betul. 20 rumah tanpa segan, tanpa silu. Semua orang pakai baju raya pula tu. I pakai tudung raya. Nampak tak? Ada roses ke? Matching kita pun ada rose juga kat kepala kita. Bunga-bunga cinta. Kita. Alright. Okay. I think we can start lah. Are you ready ke? You nak habis sharing dulu? I boleh entertain sementara itu. Entertain sekejap. I nak sharing sikit lagi. Okay. Sementara tu kita punya advisors, kita punya cooking advisors dekat rumah masing-masing. Kita hari ni bukan saja dari KL. So saya kat Petaling Jaya, Adrina dekat Bukit Damansara. Kita akan mengembara pergi ke Kelana Jaya, Bukit Tungku, Melaka. Lagi? Kuala Terengganu, Kuantan. Ada tak orang dekat Sabah Sarawak? Bentong Pahang pun ada. Bentong Pahang. Bukit Jelutong. Ampang, Setiawangsa dan macam-macam lagi. So jangan lupa to like and share, especially kita sekarang nak berjalan-jalan lah bersama-sama hashtag Thermomix KLM untuk mengenali pelbagai jenis juadah yang boleh disediakan dengan kami punya pembantu raya. Siapa pembantu raya kita yang setia? Semua orang ada pembantu ni dekat rumah dia. Dan bukan itu saja, hari ini bukan cooking show. Just nak ingatkan, it's not a cooking show, but it's a sharing of what we can make with Thermomix. Ya, bukan cooking class. Bukan cooking class. It's a cooking show, but not a cooking class. Ya, so kita nak tunjuk in this short time, insyaAllah we can do it as short as possible. What we can cook with our Thermomix. Okay, Fiza, I nak pergi. Kita dah kenalkan diri. I Adrina, you Pija. Betul? Ya, betul.
kami Thermomix manager daripada branch KLM ya, Thermomix KLM. Jadi hari ini kita nak mempersembahkan more than I think 22 Thermomix cooking advisor branch KLM yang akan share with us what they cook with Thermomix and what they love to cook with Thermomix. Okay, so we are going to go to the first house. Saya nak pergi ke Wan Hanini. Wan Hanini ready ke? Oh, dia tak ada dekat tempat dia lah. Bukan Wan Hanini, dan kita pergi ke Okay, Wan Hanini. Are you ready? Can you unmute yourself? Okay, kejap. Dengar tak? Okay. Dengar. Okay, hari ni kita nak buat apa? Dodol kukus pahang. Which is barang dia sangat simple. Kita ada taik minyak. Taik minyak ni kita masak atas dapur selama 30 minit. And then kita ada 3 bahan je dodol ni kita akan buat. Kita guna tepung pulut and then kelapa, santan. Lepas tu dengan gula merah. So, yang ni kita akan buat kejap lagi. Ini just nak tunjuk dia punya bahan je. Kita akan campur semua sekali. Dia punya portion je, tepung beras pulut 250 gram. Nak buat terus ke? Ya. Ya, okey. Fira, sementara tu Adrina, boleh tak pergi your Facebook and make your post to public? Post tu tak public for now. Okay. So kita akan sisir batu flavis and then timbang. Yang ni kalau ikut ini biasanya main agak-agak je, tapi sebab kita ada Thermomix kita boleh timbang So 250 gram tepung beras pulut Okay. And then kita letak santan, kita perlukan, yang ni kan kalau ikut resepi asal orang Pahang dia tak letak santan tau. Tapi ni lebih suka sebab dia akan rasa lebih lemak. So kita letak dalam 50 gram je. Siapa nak tahu Wan ini sebenarnya dia dari Kuantan. Bukanlah, Bentung lah. Bentung. Pahang cover baik punya. Okay, last kita akan letak gula merah So gula merah ni dia agak pekat sikit sebab dia pure. Kita letak lebih kurang ni ikut kemanisan kita. Ini biasa letak dalam 50 ke 80. Okay. So dodol kukus pahang ni dia sangat simple bahan dia. Lepas kita tak perlu nak masak lama-lama, kita kukus varoma 20 minit pun dah siap nanti. Tunjukkan varoma tu. Varoma ni. Okay. I thought you dah siapkan dah tadi. Belum. Sebab dia masa dia ringkas sangat. Kejap lagi kita akan tunjuk lah. So yang ni nanti kita letak daun. Kita just letak dia punya acuan tadi dalam ni. Lebih kurang dalam 2 ke 3 cm je. And then kita akan kukus dia 20 minit. Okay, itu saja ya? Itu saja. Okay, so buat dodol cara macam ni lain sikit daripada yang lain-lain buat dodol tu dia masak terus dalam kita punya bowl. So in your case dalam bowl tu sekejap je. Dalam bowl kita just untuk mix. Lepas kita akan letak air masukkan dalam tu terus. Alright. And then last kali kita akan letak taik minyak dekat atas. Nanti final nanti Nina akan tunjuk. Okay. Thank you Nini. Okay, sama. Okay, Waalaikumsalam. Okay, so that is dodol kukus pahang guna varoma method. Jadi siapa nak tahu later what is varoma method untuk yang belum ada Thermomix lagi, nanti kita boleh explain ya. Okay, sekarang ni I nak go over to Nirma. Nampak Nirma tak Fiza? Nirma, okay, I pergi cari dia. Nampak? Wah Nirma, sungguh terang rumah you. Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, I'm Nirma. I'm a Thermomix user since December 2019. So, I'm from Kelana Jaya. So, since hari ni kita dah actually like Syawal yang ketiga. So, dah puas makan ketupat, lemang, semua bagai.
So today I nak tunjuk for this open house session or tiba-tiba kalau dulu-dulu kan orang tiba-tiba datang rumah kita, tu je alamak nak masak apa. So macam benda yang paling simple sekali you can cook up untuk your family or sesiapa yang datang rumah, which is now tak ada orang datang rumah lah, for your family lah. Is mi goreng mama. So I did this, I start masak tadi 2:20 and then it was ready like about, dah lama lah tadi. Before the show. Alamak, kejap ya. Sampai 20 minit pun Kak masak mi goreng tu. Sorry, tiba-tiba I ada assistant yang baru bangun tidur ni. Tak apa. And my mi goreng dah siap. Wow, tak putus pun kan? Yes, it's all ni. Okay, hold on, sorry. Macam ni lah masak-masak untuk mak-mak kan. Ada pembantu. Not only that, Pija, that's the reason why you need something that is safe like the Thermomix, because sambil-sambil masak tu datanglah anak-anak kecil datang dekat dengan kita. Jadi kan bila you have kan betul tak Nirma? Maybe you can explain better. Macam masak dengan kuali kan, tiba-tiba I nak menumis tu, anak I datang dah macam mana nak menumis kan. So this one I just put all the ingredients in and you can see here. Dah mi goreng dia. Oh, panjang-panjang lagi. So the blender can actually cook mi goreng, mihun goreng and all macam still intact. And it's done. And I just nak share semalam I did mango pudding using Thermomix juga. So this and it's so easy. It's about 15 minutes macam tu je because you just buat the mango pudding and also the sago inside and dah siap. You chill it and dah. Betul. And that was my raya punya dish. Yes, it's so easy kan. I pun baru buat pengat pisang juga tadi. Okay. Thank you so much. Coming to my house. Sorry, ada ni sikit. So I'm just gonna garnish a bit dengan chili and bawang goreng and it's ready to eat. Mi goreng tu pun nak pakai baju raya jugalah kan. Lilap-lilap jugalah dengan cili merah. Yes. Betul. Thank you so much Nirma. Thank you. Waalaikumsalam. Sekarang kita nak pergi over to Cik Nin. Cik Nin is Fazwani. There you go. Hi Cik Nin. Hai, selamat raya semua. Selamat raya. Assalamualaikum. Saya Cik Nin daripada Terengganu. Oi, Terengganu ha. Terengganu kat mana? Terengganu besar. Oh, dekat Pakar yang ada orang minyak tu, getih tu. Pakar. Bukan pakar ya, Pakar. Pakar. Okay, so hari ni kita nak buat orange cake. Okay, yang pernah tak korang buat orange cake ni guna dengan kulit-kulit sekali. Whole Tapi orange yang peliknya kek kita tu tak pahit walaupun kita guna orange ni. Dengan kulit sekali tu. Okay, so saya nak tunjuk ke mana Thermomix ni chop orange ni dengan kulit-kulit sekali. Saya tunjuk sekejap ya. Okay. Boleh. Kejap je kan. Kejap je. 2 second dah siap dah. Kejap Adrina, you pernah cuba tak resepi ni? Oh, yang ini I dah buat 2-3 kali dah. 2-3 kali. Because it's so super duper easy. And when I make it, because I'm not really a baker kan, tapi bila buat ini simple sangat. Simple sangat, sedap pula tu. Memang betul. Sangat. Macam ni lah dia punya lepas dah chop kan. Okay, nanti kita just masuk je lah. Bahan-bahan dia senang je. Telur 3 biji, lepas tu mentega, gula. And then dengan tepung gandum. Macam tu je. Lepas tu terus je bakar. Tu dah bakar dah. Lagi sebiji, dah bakar lagi satu ni. Cik ni nak ceritakan kalau nak buat kek ni senangnya, everything kita mix, terus masuk je kan? Ya. Smash je. Lepas tu dah siap. Tiba-tiba dah siap dah. Terus je masuk dalam mold tu. Lepas tu terus bakar je. Senang sangat. Okay, thank you Cik Nin. Okay, so siapa yang suka buat kek tu, Thermomix is also the reason why you should get you should get it. Okay, jom kita pergi sekarang next one, Salihatun.
Salihato nak tukarkan kita punya Thermomix daripada mixer jadi juicer. Hai, Assalamualaikum. Saya Salihato daripada Negeri Sembilan, Sendayan. Okey. Okey, tadi semua tadi semua makanan. Okay, kali ni saya nak buat air. Okay, air yang saya nak buat adalah mango lassi. Okay. Sedap ni mango lassi ni. Kita masukkan mangga. Plain yogurt. Okay. Senang, kita tekan next je. Okay, dia kata guna caster sugar tapi saya gantikan dengan brown sugar. Okay. And then kita masukkan ice cube. Okay. Dan juga secubit garam. Okay. Okey, 2 saat buat 2 kali. Okey. Tu safety feature tu kita nak cakap tu. Kenapa dia tak buka cepat sangat tu? Dan handle tu tutupkan dia, kan? Okey. Dan kita masukkan air. Okay. 600. So your Thermomix is also a scale. So senang sangatlah kalau resepi tu tepat-tepat macam tu kita masuk, macam tu kita keluar. Sama saja. Okay. Next. 1 minit je. Okay. So sekarang ni dia blend untuk 1 minit 10 speed 10. Ya, speed 10 macam ni lah cara rata-rata most juices are actually done cara macam ni. So dia semua dalam masa 1 minit saja. Tadi nampak kan ice cube pun masuk sekali. Jadi tak ada masalah sangat. One of the best feature and one that I really like is actually Thermomix as a juicer. So dia boleh buat kita punya pizza selalu kita minum beli blended lah, ice blended, you know, cappuccino, semua kita boleh buat je. Yeah. So it's a coffee maker, it's your teh tarik maker, it's your juicer, fruit juicer, it's also an ice cream maker. Yeah, so kita ada kawan-kawan dekat Facebook ni yang join kita. Kak Liz kata cantik tudung Adrina. Tapi kita ada Ati, Anis, Shashu semua kata mango lassi ni sedap. Ya, memang sedap. Orang patut cuba lagi-lagi dah musim mango yang murah-murah kan? Oh siap dah. Lagi-lagi sekarang ni kan selalu panas. Okey, 1 minit sahaja dah siap dia blend air mango kita. Okay. Wah, kalau kat rumah nak buat apa-apa jenis lassi pun boleh lah. Tak payah mango je kan? Boleh buat. Apa lagi strawberry lassi. Apa lagi lassi ada? Tapi rata-rata orang Malaysia, orang Melayu ni suka makan mango lassi lah. Dia suka minum mango lassi. Kita boleh jelaskan dengan? Mango. Okay. Lepas tu Salihato minum. Bagi tahu sedap ke tidak. Negeri Sembilan tu kan panas kat Sendayan tu. Sedap. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, kita nak pergi ke Zulaika sekarang ni. Zulaika kat mana Zulaika? Dekat KL je. KL kat mana? KL besar tau. Dekat Kiara East, Jalan Kuching. Oh siap, ada Jalan Dekat Kuching. lah, taklah jauh pada kita. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, hai, hari ni I nak buat ayam masak Bali. Okay, ni actually resepi my mom lah, resepi favorite anak-anak. Okay, so kita start dengan nak blend bawang and garlic dan juga halia. Okay, kalau perasan bawang ni besar kan?
kita nak masuk je semua, dump everything inside and terus blend. Okay. Lepas tu kita perlukan juga cili kering. Yang ni I dah rebus dululah cili kering ni. Okay. And then now kita nak blend for 30 second. Okay. And speed 10. Okay, while blending nanti I akan masukkan air daripada atas ni. There you go. Boleh nampak Zulaikha tengah blend, campur air, and tadi bawang besar tu, walaupun bawang tu nampak besar tapi indication dia kalau dia muat untuk masuk ikut lubang dekat atas mixing bowl lid nanti Zulaikha tunjuk, kita tak payah dah nak chop pendek lagi. Atau pendek pula, pandai je. Kecil lagi. Okay, done. Done. Yes, 30 second done. Boleh Okay, tunjuk. now. Nampak tu. Okay, nampak tak? Okay, Yeah. kita boleh scrape down semua ni. Sangat rasa smooth. pedas. I rasa pedas dah dekat lidah. Cantik warna Tak dia. pedas, cili ni tak pedas. Oh, ni cili yang besar tu Cili besar, tak pedas. And then yang bestnya blend guna Thermomix ni tak perlu air banyak-banyak. Not like our usual blender, kita kena masuk air banyak-banyak untuk hancurkan kan. Tapi dengan Thermomix ni sangat sedikit. I guna air tadi 30 gram je air. Tahu tak kenapa boleh buat macam tu? Tu sebab motor dia tau. Motor dia. Tadi kan motor yang power. Pergi speed 10. So bila dia pergi speed 10, kita punya apa tu? Blade tu dia pusing 10,700 RPM. Okay. Yes. Okay, now I nak masukkan ini serai lemongrass masuk kat dalam ni. Macam Kita tu nak je chop. kan, tak payah nak, tak perlu nak Ketuk. Tak, ketuk. Ni nak ketuk kan? Kalau tak, kita kena ketuk dengan ibu lesung tu kan. Lepas tu dengan Thermomix, kita hanya campak je. Dan kita chop for 4 second and reverse speed 6. Ini macam you ketuk tu lah kan? Ya, macam ala kita ketuk dengan tangan je. Okay, kejap lagi I tunjuk hasil. Alright, done. Okay. Okay, nampak tak? Lemak mana dia? Nampak. Tu lah terketuk dah. Dia tak hancur. Dia tak hancur macam kita blend kan? Dia just diketuk sahaja. Okay. Kita pakai apa? Reverse blade ya you guna tadi? Reverse blade. Only for 4 second. Okay, now kita nak masukkan minyak untuk kita tumis. Okay, tadi Thermomix jadi blender. Kemudian jadi lesung. Now Thermomix nak jadi kuali pula. Nak tumis paste tadi. Okay, ini adalah minyak yang I dah timbang. 70 gram. Okay, kita masukkan. Okay. Kita tutup. Dan sekarang kita nak tumis selama 8 minit. Okay. Speed for tumis is always 120 temperature and then speed 1. Okay. Lepas kita tumis ni, nanti kita akan masukkan bahan-bahan lain dan juga ayam yang kita dah air fry dan dah siaplah menu ayam masak Bali. Okay, that's all. Simple sangat. And you convert resipi sendiri betul. Resipi my mom convert masak dalam ni je, senang. Jadi tak hilanglah kita punya resepi zaman dahulu kala, boleh still continue dengan masakan alaf baru. Yes. Alright. Dan boleh share dengan semua orang yang guna Thermomix betapa senangnya masak guna Thermomix. Okay. Thank you so much. I dah rasa dah dalam mulut I nak makan benda cili-cili ni. Alright, Adrina, kita ke mana? Setiawangsa je? Kita sekarang pergi ke Yusra. Yusra tinggal dulu kat mana? I tak tahu. Okay. Jom Yusra, apa khabar? Ui, macam-macam ada kat atas. Yusra, Mela, unmute. Dia bersungguh-sungguh, dia dah pakai uniform. Dia dah pakai uniform Thermomix, nampak tak?
Itulah kita punya kebanggaan. Orang lain ada uniform, kita bangga pakai kita punya apron hijau. Sebab kita raya, hari-hari kita raya. Sebab tu warna hijau. Okay. Hi, Yusra sini. Kak Alam. So, I nak buat Ermine Buttercream. Cupcake dah ready dah lah. Nak untuk buat Ermine Buttercream. Okay. So, cara dia simple saja. Mula-mula masukkan coffee gram, icing sugar. Boleh juga nak guna sugar. Lepas tu, butter 250. Butter tu boleh terus keluar daripada fridge saja kan? Ni memang sejuk dari fridge. Ya. Kita nak blend. Okay, kita blend butter ni speed 8. Yusra buat apa ni tadi? I miss pula. Ermine Buttercream. Buttercream kepada I punya cupcake ni lah. Oh, you buat buttercream. Ermine. Wish. Nanti tak dengar. Apa benda Ermine tu? Okay. And then kita masukkan kita punya roux ni. Roux ni actually dah buat awal lagi. Sebabnya kita ada very limited time. So dia nak kena sejukkan dulu. So rupa dia macam ni, senang je. Masak pun pakai Thermomix. Dia kena kacau 15 minit dan lepas cantik lah hasil dia. So nanti memang buttercream kita senang kita nak buat piping. So boleh buat corak-corak cantik-cantik lah dekat cupcake. Originally, Ermine Buttercream ni kita pakai dekat red velvet punya cupcake. Sebelum tak nampak dah Yusra kat mana. Nampak tangan je. Dan juga gelang. Sorry. Ini Mami Jarum ni memasak kat Thermomix ni. Sebab tak, kamera ni tak boleh nak pakai dua kamera. Tak apa. Okay, then kita guna slide. And kita nak blend dia. Kita nak beat the buttercream. Kita nak pukul dia. Yes. Bagi dia kembang Sebenarnya boleh tengok lah. Okay, 2 minit. And guna speed 3. Okay. Dua minit tadi jadi kita nak singgah dulu dekat orang lain tak, Adrina? I think kan we go now to Syuhada. Sebab lepas ni kita nak tunjuk kat Mimi pula. Mimi pun dah, she has a time limitation. Jom kita pergi Syuhada dululah. Okay Yusra, kita akan kembali dekat you lepas Mimi, okay? Kita masa tu you dah should be piping already. So jom kita pergi kat Syuhada. Hai, kat mana tu? Assalamualaikum, selamat raya. Selamat raya Pizza, selamat raya Kak El. I dari Gombak. Okay, now I nak buat coklat cornflake. I nak tunjuk macam mana Thermomix cairkan coklat dengan sangat mudah. Yang ni I gunakan 800 gram tau. Bayangkan 800 gram of coklat rasanya berapa minit kalau biasanya double boil atas kuali. Mata kuali ya? Itu dah nak sekilo kot. Banyak tu. Okay, ni I dah double boil. 3 minit. Suhu precise 50 darjah Celsius je. Speed 3. Dia ada dua cara. Either you chop dulu coklat, lepas tu baru cairkan. Tapi ni I chop sekali dengan cairkan. Itu lagi hebat lah sebenarnya. Saya beberapa kali eksperimen mana yang lagi masa singkat. Sebab I buat bisnes untuk raya baru ni, I buat ni. Dalam ni ada dekat sikit Syuhada. Ini almond coklat. I cairkan 800 gram coklat. Lepas tu I mix dengan almond. Total 5 minit. Sangat jimat masa berbanding dengan sebelum ni I buat manual, double boil, lepas tu gaul sendiri atas kuali kan.
Dia sangat menjimatkan masa lah. So okay, so you sendiri boleh tolong jawab berapa lama masak double boil dekat atas kuali? Berapa lama? Dalam 5 minit to 7 minit, bergantung kepada besar api macam mana. Lepas tu kita kena tunggu air menggelegak dulu. Lepas tu nak tunggu coklat pula mula melt. Lepas tu kita kena kacau sampai lepas telur. Memang tak boleh kacau you dan bercakap dengan kita macam ni kan? Betul? Kalau you tengah buat tu memang you kena fokus. You tak boleh tinggal lah. Tak boleh tinggal. Betul. So ini memang just coklat sahaja, tak ada letak butter ke air ke susu ke? Boleh juga letak sugar, tak perlu sebab dah manis. Butter pun ada resepi yang letak butter tapi tak letak butter lah. Sebab I suka pure coklat sahaja. So Raya tahun ni apa macam bisnes? Bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang coklat ni tapi I dapat produce double lah daripada tahun sebelum ni. Sebab Alhamdulillah. That's a very good information too. That means with Thermomix you boleh buat double than what you did before. Even kalau I buat full time, I rasa triple dan lagi banyak lah. Cuma I buat part time je buat coklat ni sebab buat benda lain juga. Okay. You jual kat Gombak, I jual kat PJ. I baru tahu kita boleh buat sampai 1 kilo kot. You pernah cuba 1 kilo? Lepas ni you cuba 1 kilo. Tengok boleh tak? Tapi Pija, I dah beli tau dia punya coklat ni. Memang sedap. Okay, beli dari I pula. I nak letak Milo sikit. Letak apa-apa je dengan Milo mesti on. Okay. So, kita akan kembali dekat Syuhada later, Zik. After this, I buka the measuring cup. I tuang je pada measuring cup sambil dia punya blade pusing speed 2. Kita tak payah gaul manual. Tuang je, nanti Thermomix gaulkan lah, kita mixkan coklat dengan cornflakes ni. Dalam masa 3 minit tu juga? Kalau bukan, tunggu dia cair habis 3 minit. And then I add on 2 minit. Lepas tu buat reverse blade. Tuangkan melalui ear hole ni. Itu saja. Sayang tak payah pakai butterfly? Tak perlu. Kalau sikit perlu. Kalau macam kita guna dalam dalam 150 gram, ini I guna 300 gram, no need. Tengok tu dah siap dah sementara dia layan kita, Adrina. Iyalah, dah siap. Okay, so kita akan tengok later ke ataupun kita kembali ke Mimi, Zek? Mimi tak sempat lagi. Kita pergi kejap dekat Yusrah balik. Lepas tu baru kita pergi kat Mimi. Sambil tu kita nampak apa Syuhada tengah buat. Dia tengah dia masuk je melalui tu kan? Oh, you agak-agak tu. Tak payah timbang. Satu paket ni 275 gram. Okay. So bila dia dah biasa buat, dia tahu je lah. Because dia dah ada dia punya formula. So after a while you dah letak dah. Okay, dah prepare everything. You wait it kan? Okay. Percayalah, semoga bisnes you berkembang lebih masyuk sekali dan juga bisnes Thermomix you juga ya, insyaAllah. Okay, thank you so much. Thank you so much Syuhada. Okay, kita pergi sekejap. Okay, Yusrah, dah siap belum? Almost lagi 25 saat tadi. Lepas kita dah speed 3 2 minit, boleh tambah lagi 3 minit speed 3. Okay, kita pergi Wonderland dulu lah. Amira ready tak agaknya? Untuk lemonade kan? Tak sempat lah sebab kita nak perlukan Mimi tu, dia on the dot tau. Tunggu sekejap. Because Mimi tu kita tak boleh tunggu-tunggu. Kalau kita tengah buat lemonade, kita nak pergi balik kat Mimi susah. 5 minit lagi Cik Mimi. Okay, tak apa. Jom. So, borak dulu dengan Yusra. Dah siap dah pun. Okay. Kita tengok apa dia buat. Cantik. Yusra, you dah selalu ke buat ni? Nampak. Dia tonyonya benda tu kat kita. Selalu. Sebab antara yang paling senang nak panting lah. I stand by je 3 minit. Okay. Sambil tu nak kacau jugalah, nak masuk campur. Ni frosting yang Yusra buat ni is bagus. It's an alternative to cream cheese frosting. Dia sangat stabil. Rasa dia sedap sangat. Dan kurang lemak, less sebab dia menggunakan tepung. Spotlight orang lain boleh pasal I nak letak colour and then nak masuk kat tempat ni. Apalah, kita tengok sekejap. Dia kesian Adrina. Kita pergi kat orang lain Adrina. Okay, alright. Kita pergi kat Amira. Okay. Amira.
Hai, Assalamualaikum. Dalam minit kan? Sejak je ni. Okey. Kita dah makan mi, kita dah makan ayam pagi, nak makan kek, nak makan pork soup. So kita kena detoxify dengan lemonade. Okey? Sebelum nak buat lemonade sangat senang, kacang, easy. So first thing first, kita masukkan rock sugar. Saya dah measure. So kita tekan next, and then kita temukan kita punya rock sugar. Tengah jalan ni. Ni kita turbo kita turbo. Wow. Snow. Nampak. Jom kita teruskan. Okay. Hilang pula suara dia. Adrina tak dengar apa pun. You dengar? Aku tak dengar juga. Tak apa. Let her just do. Let her do action. Pija boleh bercakapkan. Sekarang dia masukkan air dalam 800 gram kalau kita ikut resepi. Gluk bunyi air. Gluk. Sorry. Ini pun dia ikut cookie dough resepi. Okay. Right. Lepas tu dia masukkan. Dia tertinggal ni. Sebenarnya dah ke depan sikit. Dia patut masukkan lemon sekali. Dia ke depan. Tak apa. Kalau terlajak perahu tak boleh reverse. Terlajak Thermomix cookie dough boleh balik. Okay. Dia masukkan lemon. 2 biji. Kita potong quarter. Dan kita masukkan sekali dengan biji. Okay. Amira masuk semua sebab kita ada 1 minit je untuk you sekarang. Terima kasih. Amira, just let you know lah, you punya suara tak keluar. Jadi kita akan buat alih suara macam drama Korea. Sekarang kita pakai turbo. Gluk. Turbo 2 saat saja. Okey. Selepas tu, Pija tahu tak lemonade dia dah siap? Ya. Dah. Tu dia. Saya macam sekarang kita boleh tapis. Sekarang dia Okay. I cannot wait, sorry. Okay. Tak apa, you teruskan je Mimi. Sambil Amira tu tapis tu. No, I'm done. Amira tapis. Okay, you masukkan dalam tu. Okay. Mimi, just proceed with your step. Amira siap je. I akan spotlight you, but you ni buat je. So sekarang korang nampak Amira dah tuang sedap tu untuk kita detox. Makan dah bloated, lemang tu dah settle kat bawah. Kita minum lemonade yang Amira buat. And korang pun semua boleh buat sekarang dekat rumah with your own Thermomix. Yes, and it's all natural and it has all the goodness from the kulit and all that. Yay! Thank you, Amira. Thank you, Amira. Selamat Hari Raya dia. Okay. Sekarang kita pergi ke Mimi. Assalamualaikum semua. Okay, Mimi tengah buat lollipop ni. Mimi tengah buat lollipop. Tadi sambil semua orang tu masak, I was just boiling gula 250 gram, 1 tablespoon of glucose syrup, 70 grams of water. Itu saja. 10 minit, sugar stages, automated mode. I tak perlu buat apa-apa. I duduk je kat sini WhatsApp korang. And then, bila dia dah bunyi teredinin tu, mold pun dah siap. So, I just pour into the molds. And then, bila dah habis show nanti, bila dia dah sejuk, siap dah. I keluarkan dia. Senang sangat kan nak bagi gula-gula kat anak-anak sekarang? Betul. Siapa yang ada Thermomix kalau dia nak buat bonding with their children, bukan lollipop saja tak Mimi. Kita boleh buat apa tu? Caramel popcorn. Chocolate. Yes. Honeycomb crunchy. Itu yang best. Honeycomb, lepas tu salutkan dengan coklat. Oh, sedap. Yang honeycomb tu quite amazing kan? I macam terkejut bila I buat. Wah, I buat crunchy. 2-3 ingredients saja kan Adrina? You suka buat ni I rasa. I dah buat. I ada show yang I buat benda-benda tu. Yes.
So banyak sebenarnya lollipop boleh dapat tu Mimi, berapa banyak lollipop? Tak payah buat cap-cap sendiri. Dapat 20 pieces. Senang gila. Then after this, I don't even have to worry about clean up. I just masukkan air dengan sedikit cuka. And I'm done. I just sit pretty. I'm wearing my baju raya. Itu perisa apa you punya lollipop tu? Oh, plain je. My kids kata kalau plain rasa macam macam cotton candy. So they like it plain. Oh. So just a tip for you all, after you're done doing the lollipop, you just clean the lip of the mixing bowl, this one, sebab nanti it will dry up and it will kacau, tak boleh tutup lid nanti. Okay. Come back to me when the lollipops are hard later. Bye. Thank you. Thank you. Kita sekarang ke rumah Kak Rat. Kak Rat, let's go unmute yourself, Kak Rat. Apa agaknya Cik Raziah? Oh, Cik pula, Puan Raziah. Nak tunjuk kita hari ini, Puan Raziah. Okay. Ni pun nak dekat dah. Mati dah. Lawanya dia punya background ada dia pun ada lip-lap juga. Lip-lap tu yang dalam cage tu. Dalam cage tu kan cantik kan? Cantik lah. Okey, sesekala kan rumah pun nak berair juga. Baju you menarik. Apa baju you? I belik baju you. Okey, Kak Rat buat apa Kak Rat? Okey. So kita tengok macam-macam orang buat mi mamak lah, orang buat kek lah, buat lollipop kan. So I hari ni because Ramadan dah habis kan, dah alhamdulillah berakhirnya. Everybody before that, Eid Mubarak to everybody. Semoga stay safe ya. Walaupun kita beraya di rumah, kita kena sentiasa work dan makan kena sedap, betul? Betul. Okay. So Ramadan dah habis. So kita nak banyak kurma-kurma kita kan. So I buat sticky date pudding. Okay, from the cookie dough. There are about 7 recipes from cookie dough. So kita choose lah which one you want. 4.8 punya apa tu orang kata apa? What do you call that? Rating kan. I dah buat cake tu. So sekarang ni I tengah buat sauce dia. Right, want to see my cake tak? Nak. Kak Rat cuba translate sticky date pudding dalam Melayu. Cepat translate. Sticky apa? Bergetah. Apa? Bergetah. Oh my god. Melekit. Oh my god. Puding kurma melekit. Oh my god. That doesn't sound nice, does it? Cik baik bukan puding kurma apa bergetah you cakap. Bergetah. Teruk. Jangan so I translate. I mean teruknya BM out. Okay, anyway. Okay, traditionally I'm a baker. Okay, traditionally nak buat sticky date pudding ni leceh gila. Alright? Why? Leceh you gila. Kena blend leceh gila. You kena blend the dates. Kurma tu you kena buatkan biji dia, kena blend. Lepas tu kena masak dengan air. Lepas dah masak air, kena kacau dengan bicarbonate soda. Lepas tu cake, itu dah dua benda kan, blender dengan pot kan. Lepas tu cake mixer, you kena mix the butter, sugar and then the eggs. You know, and you got to mix all over again. And then jangan cakap lah pasal benda nak basuh, 3 benda nak basuh kan. Now with the Thermomix, I campak semua kat sini. I must chop the dates with here. I masak dengan air kat sini. I masuk bicarbonate soda dan kita keluarkan sikit. I mix the sugar and the butter and then campur. Maka after 45 minutes, this is what happened. Cantik tak? Kak Rat, soalan. Kak Rat, bake ke Kak Rat steam? Bake. This part I bake. I tak suka yang steam tu because it's too moist for me. Tapi boleh kan? Boleh. Tapi mold ni tak boleh steam dekat Varoma lah. You know, if you want to steam the Varoma, you use this. They call it the Dariolis. Cantiknya, tingginya. Kan? Cute sangat kan? It's actually I use the Mimi that thing, the mold for that thingy thing lah. So many molds. There's so many molds there are in the market kan. Okay, so I bought the syrup. Okay, nampak tak? The cake is actually not perfect because dia tercabut-cabut. But when you make, see tercabut-cabut ni kan? But when you make your own sauce, you can just cover it up. You know, it's a cake baker's tip, yeah. You cover up lah kan. Sauce tu rasa apa? Vanilla. The sauce tu is basically vanilla. You can do toffee sauce. It's similar toffee sauce because you pakai brown sugar. So traditionally kalau you nak masak sauces like caramel sauce, salted caramel sauce ke, toffee sauce ke, butterscotch sauce ke, you got to melt the sugar and the butter, right? Dah melt, lepas tu you put cream. And when you put cream, it's going to meletup-letup. Okay? So tak nak luka lah pasal buat cream kan, buat the sauce kan. But with the Thermomix, you just put in the you put in the whipping cream, you put in the brown sugar, you put in the butter, and then a pinch of vanilla. And
siap dah you punya sauce. Wow. Which I've done just now when Mimi started doing her lollipop. It took me about 5, 6, 7 minutes. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Azura tulis juga kata she is in love with sticky date pudding. She's on Facebook. So nice. Wih, cantiknya bekas tu. Cantiknya bekas tu kan. I kan collector. I suka benda-benda yang cantik ni kan. Sekejap lagi I hantar gambar I punya dapur. Apa terjadi, I hantar kat Adrina seorang je tadi. Kenapa? What happened? Okay, so sorry guys. Dapur sibuk. You can just pour over your cake like that. See? Cantik kan? Ainul pun cakap dia suka. Ainul Najwa Abdul Razak sedap sangat and she's tagging her friends. Aina, Musin. I know her adik-beradik kot. Aina, Musin. Come on everybody yang join. Kita ada 71 people on our Facebook right now. Okay, and then because I had some cherries, somebody gave me cherries. So letaklah kat sini. Tak ada, kalau you kata you punya, you tak cakap you punya kek tu pecah, I tak tahu pun, tak nampak pun. Betul. Yelah. Mengantoikan diri sendiri. Honest 8 kan. Tak, I mean it's just to share with people kan. You know, when you have cases like that, you buat sauce sendiri and then you just cover it up. Yeah, and actually it's true sebab apa, bukannya semua orang pandai nak keluarkan kek daripada ban tu kan. Susah. Even I ada masalah, bayangkan orang lain lagi masalah kan. Betul. Punya tak butter, punya tak tepung kan. Bila nak jadi, dia akan jadi kan. Betul. So when that happens, this is what we do. So yang ni tak nak talk lagi sekarang. Okay, tada! Very nice Kak So this is sticky date pudding. So take it to your own home. If you don't have a Thermomix, get a Thermomix because it makes your life so much easier. Okay. InsyaAllah. I nak bawa balik bekas you tu. That's the best. Apa ni? Wish. Yes. Kan? Hadiahkanlah Thermomix untuk diri sendiri dan ibu Betul. anda, bapa Kerana anda. ia membuat hidup anda begitu. Okay, anyway, just to share with you. What do you guys cook for Raya? Pulut dengan dendeng. Oh, okay. I buat soto, okay? Sampai I buat soto, I gelak sendiri. It is Pula. so easy. Because you steam the chicken and then you masak the soup kan. Satu hal. Lepas tu dia bergedil, campak semua blend. You steam the potato and then daging semua dalam tu you blend. Buat bergedil. So easy. Ni yang Cik Syaz share. Siapa yang boleh tengok show tu. Kita ada ulang tayang kan From Adrina? KLM, hanya daripada KLM, we usually share lots of recipes and goodies. So do tune in to us and carilah dekat kita punya Facebook semua, all our advisors, we have all those. Yeah. Right. Sekarang kita go over to Ras. Thank you, Rat. And over to Ras. Okay. Yes, Rat to Ras. Ras, you tak unmute yourself please, Ras. Cantiknya. Oh, okay. Cantiknya. Allah, I suka. Selamat Hari Raya. Dulang apa semua ada. Selamat Hari Raya. Just in time. Dodol I pun baru siap. Panas-panas lagi. Hari ni I masak dodol. Sangat senang guna Thermomix. Masya Allah. Seronok sangat. Tak pernah masak. Dulu masa kecil-kecil masak dodol. Guna kawah. Belakang rumah. Kayu api dengan asap-asap habis. Pakai t-shirt tak boleh pakai jaket macam ni. Pakai dengan songket lagi masak dodol hari ni. Okay. Senang sangat. Okay. I guna barang-barang pun sikit sahaja. Ini sahaja, santan, gula melaka, garam, tepung pulut dan air. Wow. I nak tunjuk hasil dia. Okay, jom kita tuangkan dia. Tuangkan. Adrina, you dah buat dodol Adrina? I yang Thermomixkan the recipe daripada non-Thermomix. I ambil resipi daripada Madam Adrina lah. Tapi I seronok betul lah tengok you all ni buat. Tengok, kelikatan dia kita boleh control guna Thermomix. Betul. 20 minit saja kita masak. Masya Allah, look at that. Itu namanya dodol waterfall. Yes, berasap-rasap lagi. Mana nak cari ni? Thermomix je boleh buat. And then lagi satu kan, kemanisan dia pun kan up to you because my mother for example has diabetic. So dia memang suka dodol and then dia suka dodol lembut daripada chef kat mana tu. Satulah yang dia memang buat lembut tau. So dia kata dia suka macam tu tapi most of the time people buat manis sangat sebab nak biar tahan lama.
Kan, because gula is a preservative. Jadi kita buat macam ni, kita buat, kita makan. Kita buat habis, kita makan. So yes, simple. kawan I pun dia tukar. Dia sangat health freak. Dia tak guna gula banyak-banyak. Dulu kan banyak gula. Tapi dia guna sugar keto macam stevia kan. Macam Lakanto. Semua boleh. Sebab Thermomix memang promote healthy diet. Alhamdulillah. Ni ada Zilal Sa'ari also. Kata dia baru buat dodol tadi. And apa ni Raz, bolehlah you perturunkan cara buat dodol dekat anak-anak you nanti kan? Sebab boleh. Diorang nak buat sendiri dah. With Thermomix, everyone can cook dodol. Bukan semua rumah ada kawah sekarang, tapi insyaAllah semua rumah boleh ada Thermomix. Jadi kalau dengan kawah kena ramai-ramai. Sekarang PKP kita kena duduk rumah, inilah kawan kita kan. Betul. Jom kita Thermomixkan lagi banyak-banyak resepi turun-temurun. Betul. Kan? Kita kekalkan tradisi kita, insyaAllah. Alright. Nah, tu macam your background juga, all the tradisi. Just for Hari Raya. Very nice picture and everything. Thank you Raz. Jangan songket you. Itu macam dah nak pergi kahwin tu. Tak apa. Raya boleh, kahwin boleh, nak masak pun boleh. Jom kita boleh. Tapi tetap online ya. Jaga SOP. Yo. Minggu baru celebrate anniversary. Oh, happy anniversary. Oh, happy anniversary. Thank you. 18 years. Okay. Alright. Sekarang kita pergi to our next house. Dia buat ketupat, Azlina. Daripada Kedah. Alostar ya? Sungai Petani. Oh, Sungai Petani. Oh, okey. Abang, orang utara. Assalamualaikum. Hai, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya Azlina Okey, Azlina. So hari ni kita nak buat ketupat. Ketupat ni biasa makanan tradisi Hari Raya, wajib. Okey? Tapi kali ni kita buat ketupat dalam Thermomix. Okey? So dalam ketupat ni dulu-dulu kalau kita kacau nak kena tunggu berdiri lama, terpecik-pecik, ada yang hangit. Tapi sekarang kita suruh Thermomix ni yang kacaukan. So kita boleh nampak kat dalam ni sebenarnya ada pulut, santan, air dan daun pandan. Garam sikit. Itu saja. So sekarang daripada pulut ni semua kita dah masakkan. So lepas daripada tu kita akan balut dekat dalam daun palas kita lah. Okey. Macam ini hasilnya. Okey. So sekarang kita nak tunjuk macam mana nak balut daun ketupat. Macam ni saya dah sediakan. Okey, kita buka balutan dia. So yang penting masa balut ketupat kita kena ada air kosong untuk basahkan tangan. Okey, supaya dia tak melekitkan tangan lah. So sekarang ada daun ketupat, kita letak balut-balut macam ni. Kemudian ambil lah kita punya pulut tadi. Zina, I baru belajar dari Kak Jam. Ada ketupat jantan, ketupat betina. Ini ketupat mana? Ada ketupat utara, ketupat Kelantan. Ada utara lah Ketupat utara. So yang ini kita pusing-pusingkan. Balut. Tarik bagi kuat. Kemudian kita lajunya dia buat tiba-tiba dah tersimpul. Itulah. Boleh belajar nanti. Tapi Jam pun cakap mula dia jantan, lepas tu boleh jadi betina. Lepas dah isi jadi betina. Kalau terlebih dia punya lipatan tu akan jadi betina. So kalau jantan rupa dia akan jadi macam ni. Okey. Kalau betina dia senang masuk air. Yang jantan dia tak masuk air Oh, okey. Lepas daripada tu, ketupat ni kita pakai Thermomix juga. So apa yang kita buat? Kita masukkan air 1 liter kat dalam ni. Sebabnya dulu-dulu kita nak kukus kita malas nak bawa keluar pengukus kita. Yang besar gedabak ni So sekarang Thermomix ni pun ada pengukus juga. Okey, dipanggil Baroma. Vapor dan aroma. So yang ni ketupat yang dah saya sediakan. Alright. Kemudian kita just masukkan. Semua ada dalam tu. Very nice. Letak kat atas ni. Dan kita setkan 30 minit. Oh, 30 minit cukup ya? Cukup. Tak payah lama-lama. Dulu kalau ikutkan kita nak berdiri lama-lama, tunggu takut hangit. So sekarang tak perlu. Sebabnya Thermomix akan kontrolkan untuk kita. So kita dah start lah kat dalam ni. Jangan risau. Lepas tu 30 minit dia ting-tong, ting-tong, ting-tong. Kita datang check lah apa yang dah jadi. Senang je nak buat ketupat sekarang ni kan?
Betul. Thank you so much Azlina. Kadang-kadang kan kita kena tengok macam ni baru faham. Mudahnya. Sebab kalau kita baca kita tak faham. Tapi bila kita tengok kita faham. Okey, lepas ni I akan buat ni juga. Terima kasih Azlina. Thank you. Relax je buat ketupat. Cantik je. Ha. Kita seterusnya ke Latifah. Latifah. Dia dah yang Azlina dah buat ketupat, jadi Latifah buat kacang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Boleh dengar kan? Boleh. Okey, selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Okey, saya Latifah daripada Ipoh. Hai. Okay, sebenarnya hari ni saya dah siap masak dah. Just nak tunjukkan sajalah. Antara makanan favourite saya waktu bulan Syawal, salah satunya ialah kuah kacang. Okay. And then kuah kacang ni setiap tahun mesti mak yang akan buat. Umi saya yang akan buat. Tapi sebab PKP ni kan kita tak boleh nak balik rumah, nak balik kampung kan. So semua kena buat sendiri. Sekarang ni lah. Tapi tak jadi masalah sebab 100% untuk kuah kacang ni Thermomix yang tolong buat. Lagi daripada goreng kacang saya guna guided cooking, high temperature yang baru. Satu resepi dalam Cookido baru keluar, baru-baru je keluar, high temperature Asian cooking. So memang best. Kat situ boleh goreng kacang, buat bawang goreng ikan bilis. So yang untuk kuah kacang ni saya goreng kacang guna Thermomix. Okay, goreng kacang and then saya terus kisar kacang. Lepas tu blend bahan-bahan nak tumis macam bawang, cili kisar, and then tumis lah. Lepas tu bila dah letak santan, nak bagi pecah minyak santan tu pun Thermomix yang tolong kacaukan. Lama jugalah, dalam 20 minit lebih macam tu, kita tak payah nak kacau pun. Tapi pecah minyak sangat elok. Ini kejadiannya. Wow, cantiknya. Seronok kan? Cantik, warna. Sangat best. Sangat best dan macam orang yang tak pandai nak masak, kan sebenarnya dalam Cookido tu pun sendiri ada resepi kuah kacang. So macam saya punya customer pun ada cakap resepi Cookido, kuah kacang dalam Cookido ni pun best juga. So siapa yang tak pandai masak, nak guna, tak ada resepi sendiri, boleh guna resepi daripada Cookido. Macam kalau ada resepi sendiri, Thermomix kan dia memang sangat best dan sangat berbaloi raya dengan Thermomix. Alhamdulillah. Best. Seronok dengar you explain. Seronok dengar dia explain. Sebab tapi bijak, I tahu macam mana dia rasa. Sebab I rasa sepijik macam tu masa I buat my first kuah kacang. One must experience it to understand it and to feel it, kan? Betul. Dan yang shock juga is because kita ada geng yang masak bersama-sama. Betul tak? Bukan Latifah seorang je buat kuah kacang. Ada kawan kan? Sebab kat rumah ni seorang je perempuan. Saya seorang je perempuan. Yang lain husband dengan anak, dua lelaki. Of course takkan masuk dapur. Tapi nasib baik dia teman kita ni. Nanti kena jinak-jinakkan husband tu masak juga dengan Thermomix. InsyaAllah. Thank you Latifah. Thank you. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Adrina, kita kan siapa sekarang? Sebab I tak nampak Zura kat dalam ni. Itulah, patutnya Zura Ben. Tapi ada tak dia? I tak jumpa. I tak nampak dia masuk tadi. Dia sakit perut. Oh, okay. Jom kita skip lah. So kita skip dia. Kita pergi Suria. Yes. Kita pergi Suria. Oh, wow, Suria. Oi. Ambil gambar. Oh. Hello, ambil ma'am. Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Pija. Okey, kita semua ni Raya dekat Cina tapi juga jauh. Ni. Ada tak boleh nak cabut. I kena panggil my electrician. Boleh. Okey, tak apalah. Kita kan one Malaysia. Kita muhibah. Kenapa I ambil gambar? Because I'm testing recipes at the same time. Ini saya buat laksam. Okey, so nak kena ambil kejadian yang di mana perlulah. Jadi tengah buat laksa dia. Okey, kejap. Ni dah siap dah. So dalam description saya nak buat roti jala dengan kari daging. So inilah kari daging dengan kentang kecil-kecil.
Kalau nak makan roti jala, kena makan dengan kentang apa ni, kecil-kecil macam ni lah, senang. Jadi biar ada pekat kat situ. Okay. At the same time, you all tengok, nampak tak? Nampak. Inilah dia sambil buat bestnya Thermomix ni, sambil melaksa, kita menjala. Sambil menjala, sekejap lagi kita akan ni, kalau orang dah expert, tak payah masuk dalam pinggan. Okay. Roll aje lah. Okay. Tapi kena cepat lah. Orang kulit, bukan expert aja, orang kulit biawak. Buaya biawak. Okay. Jadi, ni resepi daripada The Malay Kitchen Cookbook sangat mudah. Kenapa? Sebab kalau kita blend dalam blender, alright, dia masih berketul. Kita perlu, apa tu orang kata? Tapis. Tapi dengan Thermomix, tak payah tapis. 1 minit, alhamdulillah cantik ni pekat dan berkrim. Okay, nah saya nak tunjukkan kat sini, sebab kita kan raya, open house ni. Okay, ni laksam yang saya dah sediakan. But saya nak tunjuk kat you all yang kita boleh buat, saya nak buat short crust pastry. Sebab kita nak buat sardine roll and sausage roll. Sausage roll ni bukan pakai sausage, okay? Dia pakai patty. Wow. Right, so I have bukan malas lah, dia tak sempat. So this patty I bought is an Australian patty sebab tak ada masa, okay? Walaupun sekejap dengan Thermomix, tapi I have other priority. So this is lamb mixture. So I akan campur dengan breadcrumb. So what I'm going to show you is so easy to make short crust pastry. Super easy. You all pernah buat tak? Siapa tanya, I nak tanya audience yang kita tengok, sila jawab kalau you tak pernah buat. Sebab this is super easy and I dah buat dah sebelum ada Thermomix. Sangat leceh lah. Okay. And macam Yusra tadi buat ermine. Okay, ermine buttercream. Okay, Kak Rat, jangan lupa kita dah belajar dulu 15 tahun sudah. Suria, awak kat tahun. mana? Okay. Kat sini, I tengah ambil butter. Okay, so short crust pastry ni kita nak pergi restart lah. Di belakang sikit tak nampak your screen. Nampak tak apa. Okay, nampak. Alright, dia recipe details ni kan, dia kata kat sini you boleh tengok lah mana-mana siapa yang tak ada Thermomix, you boleh tengok dalam handphone juga, but okay, let's I don't want to continue. So kita nak buat dia daripada awal. Okay, so let's cancel this recipe. Okay, and do you want to leave? Yes. Alright. What you can do is you can go to your interface and type short crust pastry. Okay, jadi bila you type short crust pastry, dia akan keluarlah. This is from the basic cookbook. Okay, so SHORT. Okay, short crust pastry. Tap it because I dah filterkan siap-siap dalam profile. So you don't have to worry, yang keluar semua English. Okay, so pada yang pengguna Thermomix yang masih tak reti nak buat lagi, okay, go to your profile and you can set. Okay, ni kalau kata kita buat dalam mixer, tak boleh pakai cantik-cantik macam gini, okay? And then dengan menjala lagi dan sebagainya. And with Thermomix, you tak payah nak portion-portion macam ala-ala chef tu bila nak masak. From pantry to Thermomix. Okay, jadi ni, okay, dia as per accurate as per 1 gram lah, tak apa, terlepas sikit tak kisah. Tips kat sini, walaupun hari ni bukan cooking class, tips kat sini, sebab Suria baik hati, okay, tips kat sini, kalau tepung kita tu lama, you perlu banyak liquid, okay, to moisten up the texture, the dough. Sebab apa? Lama tu tepung tua ke? Tepung yang kita beli simpan, tak tahu bila tahun, okay, or kita dah beli, kita tak tahu dekat production dia bila. Jadi tepung tu agak memerlukan, dia akan orang kata dehydrated. Macam kita tak minum air banyak kan. So tepung pun sama. So that's why you can adjust accordingly. And mana tisu boleh pula? Okay. Tak boleh lah pegang butter melekit, pegang apa melekit, kena cuci lap tangan, cuci.
Okay, and masukkan half teaspoon of salt. Mana salt aku ni pergi? Okay, kat depan aja ni. Alright, and the next step will be ambil chill water. Ni dah chill dalam freezer. And because the freezer is so good, dia dekat sebelah tadi. Pija, you cari I sebelah lah tadi ambil butter. Dekat semua benda within reach lah. Ya, tak lama lagi tak tahu apa layout because layout macam mana tak tahu sebab we are in the midst of like kan moving nak ya bermustautin pula apa nama okay 20 second hijrah itu apa tu nama 20 second aja tau nak buat ni. So kalau pakai mixer lama, kalau nak pakai tangan you kena ramas cepat-cepat sebab butter akan cair. So bila butter cair short crust pastry you tak sedap. Okay. Jala tu okey tak? Okey je sebab api kecil. Thank you Pija. Okay. So sementara kat situ kita buat ni cerita ni memang kalau nak buat roti jala, kalau you nak multitasking you buat api kecil. Okay. And dia tak akan hangus. Tadi satu dah hangus I terbesarkan api. Lepas tu I pergi jalan satu dunia. Nasib baiklah yang garing tu ada orang suka nanti. Okay. Ni dah sudah dah. It will look like this. Okay. Ni I rasa dia sepatutnya tak bind macam ni sangat tapi it's okay. Right. I nak tunjukkan satu lagi. Okay. I ada toasted batter. Wow. Okay, dia ada day I dah buat. So ni texture I dah bancuh jadi toasted. Okay. Texture dia sebenarnya pekat untuk idli. Siapa suka idli? Idli kena pekat macam ni. I tunjuk dekat sikit. Okay, jadi 2-in-1 idli nak kena pekat so that is fluffy and not rubbery. Then you tambahkan air untuk dilute. Okay, so tunjuk you all sementara tu. Okay. Wah, so nak Surya dapat macam-macam lah Adrina. Kita dapat tengok. Memanglah. That's why dia dipanggil branch manager dengan Sifu. Tak ada. Semua orang boleh jadi branch manager and Sifu. Tapi oleh kerana kita minat sangat Thermomix dan juga minat masak ni daripada kecil lagi. Jadi bila dapat Thermomix tu, ya Allah macam mainan. Macam Christmas. Pija, bila kita macam you tak tahu, every time kita pergi dekat Suria, patut bagi 2, dia bagi 5. Macam tu lah. Okay, jap. Sementara tosia tu nak ni, okay, ni tunjuk laksam. Okay. Barang semua I tak boleh jumpa sebab kena pakai tongs you. Tak tahu mana kotak satu ni. Nak roll dia senang aja. Okay. Make sure is bubble. Okay. Nampak nampak tak? Okay. Nampak. Okay. Make sure dia ada orang ajar pakai belakang sudu mak kau. Mak kau sudu. Aku pula kan. Okay. Lepas tu you sondolkan dia. Sondol lepas tu gulungkan dia. Tak, dia akan gulung sendiri. Dia akan gulung sendiri you. Ni dia akan gulung sendiri tapi Iceland dia brutal sangat sebab nak tunjuk kat korang. Dia macam tu. Laksam ready. Okay. I akan tunjuk this part because ada orang tanya macam mana nak buat laksam. I dah bagi adalah laksamnya resepi tapi I kata bahagian nak roll tu kena pandai tengok YouTube. I kata sekarang ni kita boleh share. Tengok Surya buat. Ya betul. Ni okay, dia kena ni dia macam ni. Okay, nanti boleh potong lah. Make sure sebelum you letak ni, you kena oil dia and make sure it is preheated very well. So, I ada size yang sama tu lah Surya, the one yang you bagi I tu kan? 8 inci, the best. Okay, sebab 9 inci tak muat dekat rumah. So 7 dengan 8. So I tak ada tudung periuk sebab kita tak pakai tudung periuk cap buaya ke cap apa lagi dululah. Kalau nak kena balik dekat rumah memang sekarang kan PKP, tak boleh balik muar. Jadi apa yang ada lah kita gunakan. Okay, so itulah dari saya. Nanti I nak buat plating untuk spread raya. Okay, korang boleh pergi kat orang lain. Alright, sebelum sorry. Okay, tips lah ni. Siapa nak letak laksam punya batter. Okay, 1 MC ni cantik. Tak tebal, tak nipis. So 100 grams lah ya? Betul. Alright. Okay. That's a very good tip.
Thank you Surya. Kita akan menghala ke Kak Mar. Kak Mar. Kak Mar. Let's go Kak Mar. Kak Mar mute. Unmute. Kak Mar masih mute. Dan juga masih mute. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya pada semua. Maaf zahir batin. Salam Kak Mar, salam virtual. Okey dah. Kak Mar, saya Kak Marzita daripada Setiawangsa. Menjadi advisor dari since tahun atau 2 tahun already. So hari ni Kak Mar nak tunjukkan macam mana kita buat nyonya paste. So Kak Mar guna cookie dough tau. So dalam ni dia ada dalam Asia. Asia flavor mix. Yang mana dalam ni ada 12 resepi dalam ni tau. So Kak Mar pilih nyonya paste. So which is dalam ni bagus. Nyatakan mana bahan-bahan kat sini. Kita boleh tengok ada cili, ada cili paste, ada halia, ada serai. So just ikut kat sini and then after that kita terus masak. Ya. Yeah? So all these things. So selepas kita prepare tu semua, it's only 15 minit and then Kak Mar akan siapkan kari nyonya. Ni dia punya ni. Siap dah. Siap dah. Kari paste tadilah Kak Mar 15 minit buat paste, berapa minit buat mi kari? Akan hear what. Oh okey, tak apalah. Ceritalah apa-apa. Tu dah siap. Itu dia punya plating dah siap. Dia akan makan mi kari nyonya. Mi kari nyonya. So Kak Mar kata kita guna dia punya curry paste. Dia punya curry paste tu buat sendiri daripada collection Asian flavor mixes. Senang. Tapi kita kena buat earlier. Kena buat paste ni earlier. So senang kan kalau siapa nak buat, dia ikut je Asian mixes flavor. So pilih je kat cookie dough ni. So easy for you to prepare the mi kari nyonya. Okay? Betul. Adrina, apa lagi you pakai untuk masak dengan nyonya spice paste tu? Sebab bukan boleh buat mi kari je, apa lagi you buat? I tahu you all punya group suka buat pizza base. Betul, sedap weh. Sedap, memang sedap. Instead of tu, I pun cakap dengan orang lain juga, my group, I kata tak perlu guna tomato base. You try this paste, buat jadi pizza base. Sedap. Ya, nyonya paste boleh jadi masakan timur, boleh jadi masakan barat, kita fusionkan. So thank you Kak Mar tunjuk how to get the nyonya paste dan juga mi kari nyonya. Inspirasi terkini dari Kak Mar yang sungguh manis. Jadi kita pergi dekat siapa sekarang? Shashu. Shashu ni I selalu usik dia, I cakap dia selalu masak kat kayangan sebab macam ada kabus-kabus, tapi hari ni tak ada kabus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi satu baker ni. Thank you all. So hari ni macam-macam resipi kita tengok kan? Daripada apa tu? Makanan dessert. So I'm going to do dessert today. I'm going to do cake. I tengok ada 4 jenis cake hari ni. Ada bukan cheesecake apa tadi? Cake orange. Rat buat sticky date pudding. I'm going to do cake sarang semut. So cake sarang semut ni macam zaman mak-mak kita buat. Kalau mak I tak buat lah. Dia tak buat Actually dulu arwah mak I selalu buat. Tapi tahulah dulu-dulu sebelum I kahwin, I tak nak masak sangat. Kek ni tak pandai sangat lah. So bila mak dah tak ada, buat ringan. And then recently, my friend Linda, dia hari Rabu kan, sebelum sehari sebelum raya, dia bagi I kek ni. So bila I rasa tu, terus teringat kek mak I buat. Tapi I tak ada resipi. So I call dia. Kata Linda, can I have your recipe? And then I kata, can I not buat for this show kan? So kata, okay fine, aku boleh kat show. So dia bagi resipi. So I tuliskan the recipe. Simple sangat resipinya. 5 main ingredients. Telur,
gula hangus, and then butter sikit, and then condensed milk, then tepung, and then mix it dalam Thermomix for about 45 seconds, not even 1 minute. Bayangkan tu. Kalau buat traditional way, I think lama lah juga kan. Lenguh lah juga tangan nak kacau butter tu kan. So dengan Thermomix memang sangat mudah, sangat cepat. Alhamdulillah. So menjadilah juga kenangan I bersama dengan my mom. Kan? So and then kalau buat in traditional way, I notice that bila you mix tepung dengan gula, tepung eggs and also the caramel, bila kita kacau, dia akan berketul-ketul sikit. But dengan Thermomix, dia because it's about 20 seconds je I mix dia, so dia tak berketul. Dia macam burnt cheesecake kan dia tak payah tapis, right? So this recipe pun I tak payah tapis, just masuk je dalam adunan, dalam pan. But this one is square 7-inch pan. So and then I peram dia about 40 minutes. The more you peram this recipe, this adunan, and then the more besarang is the cake. Okay, siapa? I'm gonna cut the... itulah nak tunggu tu. Nak tengok dia punya sarang. Besarang tu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak orang buat kek ni lepas tu tiba-tiba tak jadi sarang? Ada juga, boleh. Yeah. It's actually the mixing time actually. Kita ada misalkan lah. Kalau you over mix dia tak jadi bersarang. So this is the sarang lah. Sarang. Cantik. Cantik kan? So I pinggan I nak makan. Dan siap I punya kopi. Kopi pun ada ni. Dengan marah. Kopi pun buat dengan Thermomix ke? Ya, semua Thermomix. Kejap je bolehlah makan Syoknya I tengok Telio. You dah buat belum kek ni Pija? Adrina. Ya. Orang Perak kata ni kalau buat makan kek ke ataupun dessert dengan dengan kopi, dia kata sempurna rasanya macam tu. Macam tu. Itu orang daripada mana? Daripada Parit? Perak. My parents from Botol Kiri. Botol Kiri, okey. Bukan botol kanan. Amboi, sedapnya. Amboi. Little bit, not too bitter. And then you buat gula hangus tu pun akan menyebabkan dia punya kek ni jadi darker ataupun perang tak darker lah. But this one is not that dark lah. Ada yang orang buat jadi hitam kan? So I buat yang tak berapa hitam lah, tapi I love it lah. My husband suka ni, alhamdulillah menjadi. Alhamdulillah. Adrina, thank you. Kalau kek sarang semut tu dia tak bersarang sebab semut dah pindah. Berhijrah, dia hijrah macam Suria. Pergi tempat lain, Mayam. Okay, thank you so much. Terima kasih Syashu. Okay, lepas ni I minta resepi you. Boleh dia bagi. Okay, kita nak pergi ke Sabtu Ya pula. Dia nak tunjuk cream puff. Nampak tangan dia je Sabtu Ya. Oi. Pija, you pernah buat tak cream puff ni? I pernah makan. You know, when I did this cream puff when I first had my TM31 tau. Masa tu rajinlah juga nak eksperimen. Sabtu Ya sedar tak kita dah feature dia? Sabtu Ya, selamat Raya. Unmute yourself please. Dia tak perasan. Perasan. Tak nampak muka you. Nampak. Tak nampak you. Nampak your cream puff. Okay. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. By the way, sementara before Sabtu Ya start kan, kita ada just a few more sahaja. Kita akan ke Widiana lepas ni, lepas tu Fee dengan Mary. Last kali kita akan tutup dengan Kak Jam and kita akan ulang balik a few dishes only. So jom, dah nak habis dah kita punya open house ni, sedih pula. Jom Sabtu Ya tengok cream puff you. Okay. So hari ni, Assalamualaikum semua, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sebenarnya baru balik daripada unboxing, tu yang baru buat. Tengok tu, lepas buat kerja pun boleh sempat buat ya? Betul, sempat lagi. And then cream puff ni sebenarnya tak pernah buat resepi ni. Resepi ni adalah free gluten punya pastry choux.
Sebab dia memang tak pakai tepung gandum, pakai potato starch dengan rice flour. So memang surprisingly dia punya texture memang Masya Allah cantik sangat. Nampak cantik. Ya, betul. Cantik sangat sebab first time buat, sebab tak berani juga tadi. Sebab and then tricky dia masa nak letak telur tu. Yang tu je tricky kalau buat pastry choux. Tapi kalau buat manual sebab tak pun cikgu masak kan. So memang kalau mengajar pastry choux ni kadang hasil dia memang selalu akan turun balik. Macam ni tadi 10 minit dah lepas after 10 minutes dia still lagi nampak macam lembut dan dia tak melepet tak turun bawah tu. Lepas you dah masukkan you punya custard dalam tu belum? Belum sebab tak nak buat Swiss meringue. Swiss meringue dia pakai telur, dia tak pakai cream. Dia just pakai telur dengan powder sugar lah. So that's what you put inside nanti. Okay. Yes, put inside nanti. And then jadi memang cantik kalau nak tengok rongga dia. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Yes. Yang ni cream puff yang menjadi. Kalau cream puff tak menjadi, dia tak ada rongga. Ya. Yes. Tapi yang seronoknya kan, I memang bukan baker dan itu nak cerita tadi. Cream puff ni I buat masa dengan I punya TM31. Sebab I memang suka makan. Jadi bila dalam kita punya basic cookbook tu, resepi ni dia cantik, dia tunjuk sebiji-sebiji macam mana nak buat lah gambar dia. Tapi kita nak cerita dengan orang juga, video untuk macam mana nak buat kita punya cream puff ni ada dalam Thermomix. So itu salah satu feature which is the video mode untuk resepi yang orang tak boleh imagine kalau kita baca. Dia akan tunjukkan insya-Allah lagi banyak macam buat roti semua akan di-featurekan dalam Thermomix. Betul-betul. Macam Sab pun walaupun cikgu masak, Sab bukan baker sebelum ni. Dan bukan belajar pun culinary sebelum ni. Tapi buat cream puff ni ada satu challenge sebenarnya untuk Sab. And then satu lagi kalau nak tahu, nak sedap untuk anak-anak makan, instead of cream, boleh letak vanilla ice cream dalam ni. Sedap sangat. Okay. Letak Milo pun sedap. Letak apa pun sedap. Betul. Nanti Milo ada apa-apa coklat. Betul. Tapi bila kita dah buat macam ni, memang rasa achievement lah. Untuk I memang achievement. Betul. Betul. Cantik sangat dia punya tip tu. Thank you Sab. Thank you Sab. Jom kita pergi over to Wit. Jom ke nilai. Mama Wit. Wih, dah siap dah. Apa tu Wit? Chocolate chip cookies. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya, Afiza and Kak Adrina. Selamat Hari Raya, Wit. Hari ni saya feature gluten-free chocolate chip cookies. Okay, so actually ni resepi guna manual mode je lah dalam Thermomix kan. Sangat senang. Berapa minit je dah siap dah. Actually, Ija, resepi ni saya guna yang resepi cook and share punya resepi chocolate chip. Thank you so much. Memang sedap gila. Bau dia macam kedai tersohor tu yang selalu kita pergi kat mall tu kan. But this one saya convert kepada gluten free tau. So I use cassava flour and then corn flour pun saya guna yang organic punya lah. Because yang tepung jagung biasa ada isu genetical modified kan. So certain orang yang eczema tu dia a bit sensitive lah kepada tepung jagung ni. So saya guna bahan-bahan macam organic coconut sugar. So yang this one non-alcohol punya vanilla. Okay, so dah siap dah cookies. Actually cookies, chocolate chip cookies memang kalau raya sejak ada Thermomix memang senang. Actually kalau ada baby kecil pun dah boleh buat. Okay, kan ada newborn. So dia sangat melekat kan. Tapi dengan Thermomix alhamdulillah still boleh buat cookies. Okay, sebelum raya dah habis actually tau. Tapi saya buat lagi sekali ni. So bolehlah anak-anak makan. Dalam oven pun ada lagi. Dapat banyak sangat satu adunan ni. Thank you so much. Okay. Wow, raya ke tak raya ke boleh buat chocolate chip cookies. Cantik. Tengok belakang dia still ada crunchy lah. Walaupun gluten free memang jadi. Sedap tau. Ya. Jadi baguslah semua resepi. Kena cubalah gluten free. Sebab I memang buat tapi I buat daripada basic cookbook. Memang sentiasa menjadilah. I pun dah hand over my assistant, my maid yang buatkan untuk anak-anak I.
Okay. Ni dekat Facebook kita pun ada orang cakap ni. Syarul Nisa kata dia pun dah try yang chocolate chip cookie yang dalam the same ebook tu. Memang shock. Korang patut cubalah and inspirasi untuk apa ni, untuk convert ke gluten free. Boleh untuk pelbagai jenis resepi kan. Dengan Thermomix you boleh convert apa-apa resepi ke gluten free. No worries, memang jadi punya. Impossible is nothing. Itu, yes. Kita bagi lagi ramai yang makan gluten free food kan. Senang nak makan bila masak dengan Thermomix. Okay, thank you. Bye. Jangan kedekut. Tak payah kedekut. Chocolate chip lagi satu. Letaklah kau. Kita pergi kat Fee pula. Jom pergi Melaka, Pija. Melaka. Assalamualaikum, Fee. Assalamualaikum. Salam. Saat dengan Pija, selamat Hari Raya. Hari Raya. Salam. Okay, Fee sebenarnya dah siap dah kek lemon butter cake. Just nak tunjuk, nak tengok tak? Nak makan. Okay, this is the cake. Nampak? Nampak. Ada dah makan pun dah. Cream cheese frosting. Tinggi betul frosting dia tu. Sebenarnya ni piece dia kat tepi je tebal. Nah, ni Pija. Oh, okay. Tertipu Dipa. Apa dah tertipu kan, kat tepi je. Dan just one more, sebenarnya buat satu lagi malam ni nak bagi kat jiran. Tadi korang duduk sembang daripada awal sampai habis, sempat lagi satu dah. Lemon butter cake Yes, lemon butter cake with lemon cream cheese frosting. Senang sangat. Yang paling best dia sebab Thermomix dalam baking ni dia je guna. Kita tak guna benda lain. Barang tak payah banyak nak kena cuci. Penimbang tak payah. And then memang dia sangat macam sangat useful lah untuk Fee one hander. Fee memang pernah baking dan I dah stop for few years before Thermomix sebab dah ada kids lagi ramai. Sebab yelah nak kena handle banyak benda kan. Tapi with Thermomix, I dah start baking balik. Tapi tak menjual. Tapi untuk, kita kata untuk family dan friends around lah. Alright. Satu benda yang nak tunjuk dekat semua is dia punya pre-clean kan. Kita punya pre-clean sangat best. Tengok biasa kalau orang yang baking, buat kek, tahulah betapa kan. Betapa banyak benda kan. Dia punya butter, dia punya tepung, dia punya minyak-minyak kan. Yang ni pre-clean kan je. Just letak. And then kita punya pre-clean dah updated kan. Nampak tak? Ada dough, ada universal, fat caramel browning. Kalau untuk buat kek, kita ambil buat fat ni lah. Yang butter, anything yang ada butter, dia sangat cepat nak hilang semua tu. And then let me show you. Sebenarnya sebab tadi kita guna 2 bowl. Ni sebenarnya lepas pre-clean. Nampak tak? How clean is it? So, sebab dia sangatlah helpful untuk Fee dan Fee rasa, I believe lah semua orang pun boleh baking dan dia akan rasa sangat mudahnya membaking dengan Thermomix ni. Alright? Thank you, Fee. Macam Kak Rat kata, at least 75% of the cleaning is done by Thermomix. Yes, exactly. Then 75% juga kita kata the burden already lifted out. Alhamdulillah. I like that. Yes. Thank you, Fee. Fee adalah kek keempat yang kita start. Kek keempat hari ini. Thank you, Fee. Tapi kalau nak buat lagi tinggi, dia punya icing tu boleh je. Boleh je. Alright. Thank you. Kita ke orang yang terakhir. Belum. Bukan second last. Cik Yam. Mana kau Cik Yam? Siap lah. I jadi co-host semata-mata nak usik you. Atau you rindu kan? Gencu. Selamat Hari Raya. Jom kita buat kurma jus. Selamat Raya. Macam Kak Rat tadi kan, kita baru aja habis dengan Ramadan, and I'm sure a lot of you ada lagi kurma-kurma yang dibeli kan untuk masa Ramadan kan. So instead of you tak makan, biarkan saja. So Kak Rat tadi dia buat puding. So I buat air. So I dah buat dah tadi sementara Fee duk bercakap-cakap dan cerita korang. I dah buat ice chocolate kurma, and it doesn't take long, hanya 1 minit saja blending. Yang I letak hanya cocoa powder, pure cocoa powder, ice water and kurma. Kurma tu this one kurma yang kecil-kecil tu sebab I nak habiskan.
So I letak dalam about 15 biji. You can, of course you kena buang biji dia kan. Kalau you pakai mejul, it takes about 8. That's what mejul kan tebal kan. So tak perlu banyak. So you masukkan semua and you letak ais sikit, 1 minute, speed 10, settle. So you get yourself nice ice chocolate kurma. Oh dah buat dah. Ingatkan nak tunjuk. Celotehkan air terliur tau. Jom tengok. Panas-panaskan mata suai. So sekarang you nak tuang lah, nak hidang lah ni. Yes. Nak bagi you terliur, Fiza. Apa je aku. Rumah kita dekat. Dekat ya? Ada surat. Nampak tak? Oh, tu dia. Ya Allah, imagine kalau kita pergi kedai, entah berapa dia charge ni. Sebab tak pernah dengar, Mary. I first time dengar letak coklat. Sedap, Fiza. I actually this a few times, but every time I buat, and my son akan habiskan. Dia kata it's so good. Okay. Wih, letak Milo. Tak, I pakai, actually I kurang sikit nak pakai Milo because Milo for me it's sweet. So I rather use pure chocolate. Nak buatlah Milo sendiri nanti ya. Because the kurma dia akan complementkan the sweetness. Okay, that's good to know. Alright. Apart from that, Fiza, selain pada you boleh buat ice chocolate, you can do susu kurma which is so sedap. Okay, you should try that. Baiklah, sebab you suruh, I ikut cakap you. Memang sedap, Fiza. Serius, sumpah sedap. By the way, Kak Liz cakap dekat you, cantik tudung Mariam. Thank you, ni tudung lama. Actually kan baju ni baju lama. I'm so happy I boleh muat. Yay! Sis bangga. Bangga sebab actually kan last minute. I pergi nak atas apa baju yang boleh pakai. Mak kita try. Muat you! terus cari tudung. Oh, baju dulu baru tu. Terus I terinspire. Satu hari kita buat show menu baju kelawar. Boleh kan? Boleh. Alright, okay. Thank you, Yam. Kita go over so our last. Dah DJ dah siap dah. Lama weh tunggu. Thank you Kak Jam. Macam mana pun tiap kali lepas kita dah makan hidangan raya, mesti kita nak makan nasi goreng, betul tak? Ya, dan nasi goreng ni yang pedas-pedas. Dah tak larat nak makan yang lemak-lemak. So nak yang pedas-pedas pula. Okay, so menu I hari ni ialah nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ni jelah mesti pedas lah kan? Okay, sorry Mariam, pedas. Okay. Masak nasi goreng kampung dalam blender. Okay. Saya dah siap masak dah sebenarnya. Sebab kalau nak masak dari awal, lambat kan? Banyak Kak Jam. Berapa pot tu Kak Jam? Ini berapa beras ni? Berapa gram beras? Beras about 400 gram. Okay, dia naik lebih sikit daripada the normal recipe. Recipe biasa 300. Okay lah, faham. Yeah. It will be about 800 grams lepas dah masak lah tu. 800 lepas dah masak. Yes. Okay. So maybe tak nampak dalam ni ada butterfly whisk. Nanti I buat. Sejemput je butterfly whisk tu. Because nasi dia naik tinggi kan Fija? Kita tengok dia punya tekstur cantik. Sebutir ya. Okay. Ya Allah. Other than kacang panjang, you letak apa lagi dalam tu? Apa lagi? I letak kacang panjang. Baik, kalau nak letak kangkung pun boleh. Tapi ada warna merah-merah tu apa you letak tu? Cili ke? Cili ni I tak blend halus sebab I suka tekstur dia macam ni. Oh, okay. Itu yang warna merah-merah tu. Okay. Betul Kak Jam. Makcak I dulu, makcak I pun kalau dia buat nasi goreng, nampak cili dia. Okay. Orang utara kot. I suka ada nampak kasar-kasar macam ni. Even sama kacang. Jangan halus. I tergamam ni sebenarnya sebab cantik naik je. Apa dia? Ada nasi? Slice ni lah boleh buka lah. Dia keluarkan. Sini je. Ada lagi ni. Banyak ni. Okay. Banyak tu. Satu bakul. Macam nak ada orang datang rumah ke ni? Kalau orang pun muat. Kalau orang pun boleh makan ni. Sekejap lagi ada lah. Nasib baik dapat. Alah, kenapa lah aku tak ada kat buat you lutung. Kalau my
beli memang terlebih-lebih ni, half pun tak habis. Okay. So the best thing masak nasi goreng ni, tak ada kerak, tak ada apa. Sekejap saya tunjuk ya. Pakai baju raya ni. Ni baju raya last year. Pun boleh muat juga. Yeay. Yang paling penting tu boleh muat kan? Wow, so macam shiny. tak guna pun. Macam tak guna pun dia punya bowl tu. Macam tak guna. Macam baru pre-clean. Every single boleh ambil, okay? Okay. So, kita nak garnishkan dia. Garnishkan dia ikan bilis. Okay. Ikan bilis ni pun goreng pakai Thermomix ya. Ikan bilis kecil ke tu? Ni ikan bilis yang mata biru tu. Mata biru tu. Dia memang dah semula jadi sungguh masin Kak Jam? Dia memang masin sikit. Masih lebih tapi sedap lah. Sedap, very. Tapi nak buat dengan nasi lemak okey ke? Boleh. Boleh kan? Ui, syoknya. Saya. And cili merah lah sikit. Naik colour dia so kan. yang you garnish dua-dua ni memang you masak dengan Thermomix juga ke? You goreng dengan high temp? Ya, high temp. Okay. So, tadi siapa yang buat kuah kacang tadi dia highlight buat kacang kan? Kacang peanut pun boleh juga goreng sekarang ni. Latifah. Ya, so ni ada ni crispy ikan bilis. Okay. So this is the latest collection, ada crispy ikan bilis. So kalau nak buat apa yang buat, goreng dulu ikan bilis dalam Thermomix ni, and then the oil untuk nasi goreng ni pakai ada ikan bilis punya oil. Baru ngam. Okay. Thank you for the tip. Yes, kalau you buat sambal ikan bilis pun, you goreng dulu ikan bilis, you guna that oil untuk buat sambal. Memang sedap. Okay. Right. Okay, we will try. Ada lagi satu, okay. Ni famous sangat, viral sangat kan? Daging harimau menangis kan? Aduh, tak boleh tahan. Daging harimau menangis. Tapi kita tak pakai harimau menangis, saya panggil harimau teriak lah. Itu apa yang you pegang tu? Ni dia punya sos. Dia punya dipping sauce. Okay. Ini ala-ala Thai. Ada beras beras yang disangat. Lepas tu I grind pakai Thermomix. Dalam ni ada bawang, ada gula yang kuning tu, gula sompong. Okay. Daging ni biasa marinate tinggal lebah 3 hours and then high temp. Okay. So, cara nak makan dia dengan nasi goreng ni, okay. Ni boleh tuang kat atas ni. Sorry ya. Pija. Lepas ni you kena buat pija. Banyak sangat nak buat ni. Siapa nak makan? Kak Jam ni yang kat TikTok tu ni yang ikut TikTok tu. Okay. Pija, I ada. I tahu you ada. I tak ada. Ini memang sedap. Dia marinate pakai gula somtam tu memang sedap. Kena beli gula somtam tu kat mana? Nak beli gula somtam tu? Gula somtam ni. Taman Tun ada. Pasal Taman Tun ada, Adina. Okay. So nak makan, terceduk lah. Masya Allah. Jalan-jalan then bolehlah datang makan dengan I. Tak boleh jalan-jalan lah. Tak boleh jalan kan. Kita jalan mata saja. Okay. Dia tekstur nasi tu nampak tak? Nampak cantik sangat. Yes. Bukan je tekstur Kak Jam, dia evenly mixed walaupun banyak sebab kita pakai butterfly whisk. Butterfly whisk akan pusing sekali dengan the blade. So dia akan mix properly. Okay. Kak Jam punya nasi tu nasi semalam ke nasi hari ni? Nasi yang masak. I masak. Buat nasi goreng panas-panas. Bukan nasi semalam. Okay. That's all my sharing for today. Time untuk makan. Thank you so much DJ. Okay, selamat Hari Raya. Okay, sekarang ni Pija, jom kita pergi dekat orang-orang yang tadi tak sempat kita tengok dia orang punya plating. Tu dia. Tu dia. Macam-macam bunga Yusra. Ini pro ni. Banyak betul dia buat. Apa tu? Just Ervine. How to say it Apa tu lah? Kalau orang Melayu cakap Ervine.
Itulah. Dia memang kena ada nama orang tu ke? Orang tu ke yang create the recipe? Nanti kita kena Google lah. Just Erwin, just Lepas ni just to inform lah, kita akan ke Mimi, ke Zulaika dengan Wanini Yusra, tadi you dah sebut? Oh, nak tunjuk? You cerita sikit. So, I akan buat satu lah, akan kosong. Okay. Bukan yang Roman buttercream ni dia set bila kita buat piping lah. Macam so I suka guna. You memang baker ke Yusra? I kalau pakai Thermomix sekan juga. Accidental baker. Itu I panggil semua orang yang tertiba jadi baker lepas Thermomix je? Ada mesin Thermomix tiba-tiba macam pula. Oh, okay. Tengok so that means sebelum Thermomix tak buatlah benda ni? Tak, tengok YouTube nganga tengok macam mana orang ni buat. Oh, okay. Memang artistik lah. This is the part, Pija, yang orang kata you can become creative with Thermomix. Ini contoh dia. Adrina. Yang cream yang okay, because I'm a baker for long but now baker pencen. Okay, cream yang Yusra buat ni is also called as a French buttercream. Oh, okay. Right. Yeah, so dia memang senang. That's why dia ganti macam orang kata tadi, ganti cream cheese. Dia akan letak perfectly nice with red velvet. Red velvet is actually a chocolate cake sebenarnya. Dia letakkan red aja, nama je red velvet. Bila you masak pakai manually, dia punya roux tu, you kena kacau je selama 15 minit untuk make sure cantik lah hasil dia. So dengan Thermomix tu biarkan je. Okay, kita biarkan saja dengan Thermomix. Jadi siapa baker-baker yang tak tahu lagi the benefit of doing things like this with the Thermomix, dengar dia cakap. So tak payah Adrina, dia bukan tak tahu, yang dah tahu pun. Okay, see it for yourself because dia orang dah tahu. Dia orang bukan dah tahu, dia orang kata dah tahu, tapi dia orang tak nak ambil tahu, tak nak tengok. Jadi pada kita, okay, in Thermomix, seeing is believing. Jadi datanglah tengok, okay, because for me, I started baking since 18 years ago. With Thermomix, everything is easy. Masya Allah. Cantik tu Yusra. Cikgu bagi 99 markah. Jangan. Thank you. Okay. Kita akan ke cantiklah Yusra. Cantik sangat. Ya. Okay, sekarang kita pergi. Kita dah tengok apa ni? Tengok Mimi sekejap. Mimi. Kita nak pergi lollipop. Lollipop. Cari spotlight. Spotlight Mimi. Macam mem lah. Adrina, you dah tak boleh jadi mem dah. Itulah. Dia saja nak tunjuk hidup dengan Thermomix macam mana. Relax. Pakai cantik-cantik. Boleh browse internet, boleh tengok Facebook, WhatsApp, Zoom apa semua sambil Thermomix masak untuk kita. So lollipop yang dah siap tadi tu kita biarkan je, bila dia sejuk kita tolak je mold tu dari bawah and then it will pop out very easily like this. Tak percaya kan orang yang tak pernah belajar sugar work tiba-tiba dia boleh buat lollipop. And then we wrap it nicely with our plastic, letak ribbon. Senang, boleh jadi doggy wedding, boleh bagi orang yang beraya, tapi since tak boleh pergi beraya, kita boleh hantar ke rumah-rumah kawan-kawan dan saudara kita. Super easy with the Thermomix. Itulah hidup kita dengan Thermomix. So, jangan tunggu-tunggu lagi. Join us now and enjoy the benefit of the Thermomix. Okay, selamat raya semua. Thank you, Mimi. That is superbly simple yet meaningful. Jadi kita, kita tengok resepi yang diperturunkan dari Mak Zulaika. Dia punya ayam Bali. Zulaika, apa cerita dah? Hai, okay, dah siap dah pun ayam Bali tadi. Okay, tapi I buat sikit je lah untuk makan sekali je. Dan the rest, ada paste dia tu boleh buat dengan daging. Kita boleh just dengan ikan pun boleh. Tapi paling sedap ayam dengan daging lah. Yeay, suka nak makan. Okay, then I nak tunjuk juga sementara tadi masa kita semua
tengah masak, I sempat buat kari ni. Wow. Semua guna Thermomix. Yay. Sambil siap buat ayam Bali, sambil tu boleh siap buat kari ni juga. Okay. Thank you. So easy Suka with idea. So tadi ada mi kari nyonya, so ni mi kari biasa. Ya, betul. Tapi luar biasa. Mi kari dengan udang. Berapa udang tu. Thank you Zulaika. Okay, last but not least, dan kita lupa yang pembuka tirai kita tadi. Wan Nini dengan dodol kukus Pahang. Hai, dah siap dah. Ini dodol dia. So dia punya tekstur lebih kurang macam dodol yang kita masak pakai ni. Dia macam nampak tak? Nampak? Tak pernah tahu ada dodol. Okay. Alright. Tapi warna dia tak gelap ya Nini? Macam mana? Warna dia tak gelap. Memang tak gelap. Sebab ni tak letak tepung pulut hitam. Kita kalau nak cantik kita letak tepung pulut hitam sekali. So yang ini dia yang memang ni just tepung biasa. Lepas tu dia letak gula kabung tadi. So warna lebih kepada macam gula kabung lah. Nampak tak? Okay. Yang kat atas tu taik minyak tu lah. Kita letak taik minyak kat atas. Korang kena cuba sebab dia simple tapi sedap. Okay, you bagi resepi, kita akan cuba. Okay, boleh. Okay, jangan lupa semua orang tag resepi you Thermomix KLM supaya kita senang nak cari. Kawan-kawan kita pun senang nak cari. Orang yang belum lagi dapatkan Thermomix, apa you nak kata kat diorang Wan Nini? Cepat dapatkan, jangan tunggu lama. Jangan tunggu lama-lama. Sebab ada orang kan bila once dia dah pakai, dia cakap kenapalah tak beli dari dulu. Betul. Actually ramai yang cakap macam tu. Betul. Jom kita pergi ke utara sekejap sebab Azlina dah sudah dengan segala macam kau. Terkejut kan? Hai. Assalamualaikum. Hai. So tadi ketupat tadi kita dah siap kukus. Okay. So ketupat ni dah siap kukus semua tu. Kemudian kita makan sekali dengan rendang. Mudah sangat dah ni. Wah, ni nanti you ambil gambar ya Azlina. Make sure ambil gambar cantik sangat. Ya, semua kat sini kena share. Lepas tu tag kita orang semua ya. Sementara tu, tadi sempat lagi buat ni ha. Oh, cantiknya. Biskut apa tu? Semperit. Tapi cantiknya. Semperit. 3 color. Mudah sangat. 3 color ya? Atas tu cuma dia punya coklat sahaja. Kat bawah tu hijau daun. Atas tu custard tengah-tengah. Resepi tradisional tapi boleh dimomixkan. Best. Thank you. Semua kreatif ya. Ya, dan dengan itu kita dah habis. Tapi kita nak pergi kat Suria ke tadi, I rasa dia dah tunjuk semua dia punya hidangan tu banyak betul. Tuhan kau. Suria dan juga macam dia buat hamper. I pun nak tunjuk lah. I buat I punya apple, I punya pineapple tart. Kejap lagi I tunjuk you. Dah hilang dah. Suria, di mana kau? Hong kau, dia kena zoom out. Orang lain kena zoom in, dia kena zoom out. Mute. Unmute. Okay, kejap. I tukar kamera. Cewa. Nak cakap dengan Thermomix ni, kari untuk cecah. Malang sekali, toaster ni tak dapat buat chutney dia sebab I tak ada kelapa. Okay. This is the cake that I've done in the afternoon. Ini cake daripada my Adrina kata Chef Azwan magic cake. Okay, ni rupa dia. Alright. So ni cookies yang anak dara kita buat but kita convert into Thermomix because I pakai and it's eggless. Okay. Masya Allah, 2 eggless and then 2 with eggs. Okay, this is crunchy cornflakes and the taste is as good as with eggs and even better. Okay, tutup dulu because I like Kilner. Tak ada kapal yang tak boleh tak tertutup. Okay, review sikit. This is samprit from the Malay Kitchen cookbook and I suka samprit ada 3 mata so that dia tebal. Inilah kalau nak kirakan kuih kita montok-montok lagi dulu. And these are my best seller before. This one
kalah lah chocolate chip yang mana, because this is what we call chocolate spotties. Okay, why spotties? Because we have 2 chocolate, white cooking chocolate and susah nak dapat. Okay, premium and chocolate chip, cornflakes and almond nibs. Okay, this is the best seller. And in market memang tak ada orang jual, ada seorang lagi tu buat. Okay, and biskut Arab, sebab tak sempat nak buat biskut makmur, tapi nanti kita akan buat juga sebab Syawal kan sebulan. Okay. Hamper is courtesy from Thermomix Malaysia. Alright. And I get to choose my stuff. So I choose the stuff that we really want to use, which is the olive oil, ghee, coconut oil. Okay. And lain-lain tu tak baik cakap sampah kan, tapi yang lain-lain tu ni pun coklat boleh buat, but why not apa orang kata treasure it. Okay, so laksam belum siap kuah dia, but soon because saya puasa hari ni, and insyaAllah nanti Karam berbuka lah. Okay, so dah siap. Tak tergantung. Okay, thank you Surya. Thank you. I nak share satu je I angkat tadi. Nak angkat yang lain. This one, okay. Macam mana tu? Okay, this is my, ini kurang kreatif, okay. But my pineapple tart, the pineapple jam, I buat dengan Thermomix. Lepas tu, there. So cantik you balut dia Adrina, sangat even. Nak cerita masa dulu kan kita ada buat, I think 3 years back kot, for Chinese New Year punya pineapple competition, pineapple tart competition, I menang. I buat macam ni lah. Alright, so thank you for sharing you punya pineapple tart, comel, sangat comel. Kita buat 2018 yang first challenge, and then 2019 pun kita buat, and Mimi menang sebab dia buat yang clay pot tu kan. Itu the first one, and then the second one was Liza Ghazali. Yes. Okay. So kita pun dah terlebih waktu, tapi kita masih ada lebih kurang 50 orang kat dalam Facebook yang masih menonton. Terima kasih sebab still dengan kita Thermomix KLM pergi beraya 20 lebih rumah. Tak boleh bersalaman secara fizikal, kita buat secara virtual. Anything is possible with And I want to remind everyone lagi sekali, actually tiap hari Sabtu pukul 3 petang memang kita ada cooking show daripada KLM. Jadi bukan saja minggu ni, tapi minggu-minggu depan juga. So there is always a show. It's insyaAllah a fixed time. Jadi siapa yang nak tengok lagi, please approach any one of us for a sitting kan, for our cooking show every week at 3 PM on Saturdays. So kalau kita tak ternampak invitation ke, just pergi tegum, insyaAllah adalah. Jangan lepaskan peluang untuk mengenali lebih dalam dengan Thermomix ni lah. Dan boleh tanya soalan macam-macam. And because of the pandemic, that is also a way for you to do your hosting. Jadi siapa yang dah purchase their Thermomix, you can actually do your hosting via our virtual cooking show. So do contact your advisors to get more information. Best tau cooking show Thermomix KLM. So jangan lepaskan peluang. Kita dah set dah 4 minggu hadapan ni. So, actually 8 minggu dah kita dah set apa kita nak buat. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. So Adrina boleh gallery view semua orang? I gallery view everyone. Jadi terima kasih dekat kita punya host-host rumah serata Malaysia, Sabah Sarawak je kita tak pergi jenguk hari ni. Dah gallery view Alright. Yes, kita nampak sekarang semua orang dekat dalam Facebook Live. Siapa yang tak on camera, Salihatun, Fi, Kara, Azlina, Latifah. Jom kita turn on kita punya kamera. So sempatlah kita nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Facebook dan virtual yang menonton. Adrina, any last words from you? Last word is do watch us every week.
you will find more reason why you want to meet up with us. Okay, we have I think prove to you that you can be creative. Cooking with Thermomix is so simple and easy. And then macam many of us dekat sini tak pernah buat macam dodol, things like that kan, yang you can just imagine, memang tak buat pun kalau tak ada Thermomix, suddenly you can actually do it. So I think there's so many reasons why one must have a Thermomix. And it's a trend. It's a trend, Fiza. So if you are a trend follower, have a Thermomix. Betul. Let's join the cooking revolution. And siapa yang dah ada Thermomix ataupun curious nak jadi one of the advisors, apa lagi, kami jemput anda pula ke dalam team kami lah, Thermomix KLM. Sama-sama kita menjelajah satu Malaysia, introduce one Thermomix in each household. Bagi semua orang rasa gembira dan yakin, like all of us kat sini ya. Okay Adrina. Kejap korang. Jadi kita boleh end kita punya show sebab dah nak pukul 5. Surya nak tukar apa tu? Okay, apa dia? I mute Oh, kejap. I nak jap. We can hear you, Surya. Minta mak kuih sepotong. Lagi apa? Sambung lah. Inilah kek Kami sepotong. Mau makan kena perut kosong. Okay, so jom kita ramai-ramai ucapkan lagi sekali Selamat Hari Raya kepada kita punya viewers out there. Jom ramai-ramai. Okay. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Dari Thermomix KLM. Dan dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining all of us. Till we meet again. Bye. Jom kita bye semua. Hari Raya. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye. Okay, live streaming dah tutup. Percayalah. Okay, jom ambil gambar. Recording tutup. Okay, live stream.